Kewujudan sejarah Brunei telah wujud sekian lama dan di antara kerajaan Melayu yang tertua di Nusantara. Kewujudan Brunei berdasarkan cerita-cerita tradisi lisan dan juga catatan-catatan dari luar seperti Jawa, Arab, Cina dan Barat. Orang Eropah menyebut Brunei dengan nama Borneo yang dieja dengan pelbagai ejaan seperti Brunei dan Berunai. Menurut S. Miller, nama Borneo itu adalah berasal dari perkataan Sanskrit Bruni yang bermaksud tanah atau negeri. Sejarah Brunei juga dapat dikesan melalui warisan purba sehingga Kesultanan Pra-Islam yang wujud di muara Sungai Brunei pada awal abad ke-7. Sejarah Brunei ini banyak fungsi-fungsinya, bukan sahaja dari segi sejarah tetapi juga dari pelbagai aspek iaitu dari segi ekonomi, budaya, adat dan sejarah pentadbiran tradisi. Dari sejak wujudnya kerajaan kesultanan kita ni yang telah ditubuhkan oleh Hawang Telak Bertatar dan kemudian menjadi Islam ataupun Kesultanan Melayu Islam pada tahun 1368. Jadi dengan sendirinya bahawa berdasarkan kepada kewujudan kerajaan itu, maka dalam era pemerintahan Kesultanan Tradisi Brunei, sistem pentadbiran perkhidmatan awam ini sudah ada wujud secara tidak langsung berdasarkan kewujudan pentadbiran yang mana dalam zaman Kesultanan ataupun zaman tradisi, Baginda Sultan adalah merupakan ketua negara. Jadi dalam hal ini, sepanjang kewujudan pengamalan sistem pentadbiran awam ini daripada sejak tahun 1368 sehingga sekarang ini, bahawa Baginda Sultan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah merupakan ketua, bukan saja ketua negara, ketua pentadbiran dalam mengurus dan mentadbirkan negara ini. Jadi dalam era permulaan kewujudan Kesultanan Brunei, ia dipanggil sebagai era tradisi. Sewaktu pemerintahan Sultan Bolkiah 1485 hingga 1524, siar Islam tersebar dengan luasnya ke kepulauan Asia Tenggara dan semenanjung Tanah Melayu, mengukuhkan kedudukan Brunei sebagai empayar Islam yang hebat di rantau ini. Di Batu Terasilah ada menyatakan tentang kehebatan dan kekuasaan Sultan Bolkiah dalam meluaskan empayar Brunei, bahawa Sultan Sulaiman beranakan Paduka Seri Sultan Bolkiah ialah raja yang mengalahkan negeri Suluk dan mengalahkan Saluda dan nama rajanya Datuk Gaban. Jadi dalam zaman Sultan Sarif Ali, Baginda Sultan itu adalah dibantu oleh dua kriteria penting yang diwujudkan, iaitu panggilan bendahara yang merupakan jawatan sebagai Perdana Menteri yang dikenal di zaman moden ini, dan juga panggilan Degadung, iaitu bertanggungjawab dalam bidang keuangan. Dan pentadbiran itu berkembang seterusnya dalam zaman Sultan kita yang ke-9,
Sultan Hasan, yang mana pada zamannya lah bertulis hukum kanun undang-undang negara kita ni, yang kita ni warisi berterusan sehingga zaman sistem Muhyiddin. Dan dalam zaman Sultan Hasan, apabila terdapatnya perkembangan Brunei, lanjutan daripada Sultan Kalimah kami Sultan Bolkiah, yang mana Brunei bukan sahaja berkembang sebagai pusat perdagangan, bah juga pusat perkembangan Islam dan juga pusat perkembangan wilayah ataupun dari segi politiknya tanah jajahan yang berkembang. Di mana dalam zaman Sultan Bolkiah, setiap pembesar-pembesar negaranya, khususnya wazir-wazir, kemudian ceteria dan orang-orang dilantik yang dikurniakan gelaran menjalankan tugas yang diamanahkan mengikut kedudukan dan peranan mereka masing-masing. Dalam pentadbiran tradisi, terdapat pembesar-pembesar utama membantu Sultan dalam hal pentadbiran terdiri daripada 4 wazir, iaitu Pengiran Bendahara, Pengiran Digadung, Pengiran Pemanca dan Pengiran Temenggung. Oleh kerana perkembangan ini dengan sendirinya, struktur pentadbiran itu membantu Sultan, iaitu dah ditambah lagi 2 wazir, iaitu dari segi jawatan Pengiran Pemanca yang membantu Pengiran Bendahara yang sebagai Perdana Menteri, yang menjawat sebagaimana yang kita ni pemanca itu adalah sebagai Menteri Dalam Negeri dalam pentadbiran dalam negeri ataupun setiausaha pada bendahara. Manakala satu lagi perkembangan perdagangan, perkembangan dari segi wilayah ini, maka wujudlah jawatan Pengiran Temanggung. Nah, Temanggung itu adalah dari segi bertanggungjawab bidang pertahanan, bidang perdagangan dan hubungan luar. Dan beliau diganti oleh Pengiran Shah Bandar dan juga Nakoda. Jadi ini menampakkan perkembangan awal sistem pentadbiran di negara kita ni, di mana di bawah pentadbiran sistem beraja yang tuai oleh Baginda Sultan itu dilantiklah Pengiran Ceteria. Semasa pentadbiran, kerajaan tradisi negeri Brunei juga berdasarkan kewujudan sistem Koripan. Cetia 4, Cetia 6, 8, 1632 dan juga menti-menti pendalaman dalam tadbir dan menguruskan pentadbiran negara kita ni yang bertanggungjawab kepada Baginda Sultan, khususnya mengenai dengan tugas dan tanggungjawab amanah yang diberikan untuk memungut cukai, melaksanakan perintah-perintah raja yang bersangkutan dengan ahwal dalam negeri dan juga ahwal negara negeri. Jadi itu dipanggil sebagai permintaan tradisi yang bersandarkan kepada kewujudan sistem kerajaan, Koripan dan Tulin. Artinya kerajaan itu adalah semua wilayah di bawah pentadbiran Kebahagiaan Yang Maha Mulia Sultan. Kemudian Koripan adalah merupakan hak di bawah pentadbiran wazir yang satu, dan ia merupakan bukan suatu yang dihak milik yang mutlak, ya, hanya dimiliki mentadbir semasa yang menjual tanah itu. Dan Tulin adalah untuk pinggiran-pinggiran ataupun orang-orang biasa yang dianugerahkan oleh Baginda Sultan dan menjadi hak pribadi, tetapi membayar cukai lah kepada pentadbiran negara. Ini adalah merupakan perkembangan permintaan tradisi. Semasa zaman pemerintahan Sultan Muhammad Hassan, Sultan Brunei ke-9, agama Islam semakin berkembang maju, yang mana pada ketika itu hukum kanun telah digubal dan dijadikan sebagai dasar pentadbiran Baginda. Baginda telah mewujudkan jawatan Datuk Seri Maharaja, iaitu gelaran tertinggi dalam pentadbiran agama. 4 orang wazir inilah yang dikirakan memainkan peranan penting yang wujud seterusnya zaman Sultan-Sultan seterusnya, yang menyebabkan pentadbiran Baginda itu tersusun rapi. Bahkan yang paling penting dalam zamannya lah dibukukan hukum kanun Brunei, seperti mana juga ada persamaan dengan hukum kanun Aceh, hukum kanun Melaka. Ini adalah merupakan perkembangan permintaan tradisi
Dalam pemilihan tradisi itu kemudian kita ini menghadapi cabaran daripada kuasa-kuasa luar menyebabkan perubahan dalam struktur pentadbiran kita ni, iaitu di mana wilayah-wilayah negara kita ni itu yang daripada zaman Alak Tatar atau Sultan Muhammad hanya meliputi daripada Sambas sampai ke Sabah itu telah berkembang zaman Burkiah, khususnya zaman Sultan Hasan sampai ke Filipina, bahkan keseluruhan Pulau Borneo. Jadi ini adalah merupakan menggambarkan keagungan atau kecemerlangan pentadbiran tradisi yang berasaskan kepada sistem kesultanan yang kita ni amal daripada beribu tahun yang lalu. ...1906 adalah merupakan titik permulaan pentadbiran awam menuju ke arah kemodenan berdasarkan Perjanjian Naungan 1906. Dan ini adalah menyebabkan Kesultanan Kedah Sultan Hashim membuat perjanjian kerana untuk mengekalkan kedaulatan kita ni sebagai sebuah negara merdeka pada tahun 1905-06. Jadi dalam tahun 1906 itu bermulalah era apa dipanggil era kemodenan dalam pentadbiran kita ni, diperkenalkan sistem pentadbiran British, iaitu berdasarkan pada perjanjian naungan di mana kita ni menerima seorang pegawai ataupun seorang ketua daripada British dikenali sebagai Residen British. Jadi daripada inilah maka Residen British adalah merupakan pentadbir dalam pentadbiran perkhidmatan awam, menasihati Sultan dalam ahwal dalam negeri kecuali dalam bidang agama yang dicampur tangan. Di antara pemodenan sewaktu sistem residen dalam perkhidmatan awam Brunei ialah pentadbiran tanah yang dapat mendorong kepada perkembangan ekonomi, perkhidmatan sosial dan infrastruktur. Negara Brunei Darussalam mencapai perlembagaan bertulis pada tahun 1959, iaitu pada zaman pemerintahan almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saidul Khairi Wa'din, Sultan Brunei yang ke-28. Ini merupakan titik penting dalam perkembangan perkhidmatan awam kita ini kerana almarhum telah memperjuangkan satu daripada perlembagaan untuk sebagai asas mentadbir negara kita ni, iaitu Perlembagaan Bertulis 1959. Jadi jawatan Perlembagaan Bertulis 1959 adalah merupakan undang-undang yang tertinggi yang menetapkan struktur pentadbiran di negara kita ni, di mana telah diperjuangkan daripada tahun 1953. Dan atas kehendak almarhum, maka dengan sendirinya perundingan telah diadakan di London dengan Setiausaha Tanah Jajahan sehingga pada tahun 1959. Di antara perkara penting dalam pentadbiran perundingan tersebut dalam perlembagaan itu yang diperjuangkan yang menjadi asas atau pegangan kita ni dalam mentadbir negara kita ni, khususnya konsep ataupun nilai-nilai yang perlu dikekalkan dalam pentadbiran negara ialah memperjuangkan pertama sistem beraja, di mana Sultan ketua negara dan juga menjadi ketua agama Islam. Ini yang diperjuangkan. Kemudian bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi. Kemudian selain daripada itu
yang paling penting sistem kesultanan ini juga terus diamalkan dan agama Islam menjadi agama rasmi. So ini yang diperjuangkan oleh almarhum sehingga dalam bidang pentadbiran apabila Perlembagaan 1959 diisytiharkan, jawatan yang paling penting yang mengembalikan kita ni punya kedaulatan dalam negeri ialah jawatan Menteri Besar. Perlembagaan Negeri Brunei 1959 telah membawa perubahan dalam pentadbiran negeri, khususnya bagi pelantikan pegawai-pegawai utama dalam pentadbiran. Di awal pentadbiran berkerajaan sendiri, Pin Datuk Perdana Menteri Awang Haji Ibrahim bin Muhammad Jaafar dilantik sebagai Menteri Besar yang pertama. Berdasarkan perlembagaan itu terdapat perkembangan dalam sistem pentadbiran awam kita ni kerana daripada sanalah almarhum telah mula melangkah untuk membuat persediaan ke arah kemerdekaan kita ni dengan menyediakan ataupun meningkatkan lagi kepandaian kebijaksanaan orang tempatan melalui skim penghantaran anak-anak tempatan ke luar negeri sepertinya ke London, ke Malaysia, ke Singapura, ke Mesir untuk mengisi kekosongan berdasarkan kepada perkembangan Perlembagaan 1959. Artinya setelah ditandatangani 1959, maka bermulalah kita ni punya langkah untuk melahirkan bijak pandai Brunei. Jadi pada tahun 1999 itu merupakan era pekerjaan sendiri berdasarkan perlembagaan sehingga kepada tahun 1984. Tetapi jawatan residen dihapuskan diganti oleh Menteri Besar dalam membantu Kebahaduli untuk mentadbir negara, tetapi masih lagi British memainkan peranan dalam menasihati Baginda Sultan dalam bidang urusan luar dan juga urusan pertahanan. Jadi itu merupakan perkembangan yang dapat saya kongsikan sistem pentadbiran di Brunei. Sejarah pentadbiran di Brunei melambangkan kewujudan Brunei sebuah negara Melayu Islam beraja yang merupakan warisan bangsa kita ni.